akhirnya penfitnah nomor 1 di negeri Perak, Razman Zakaria, yang sebelum ini Pesuruhjaya PAS Perak, telah direhatkan, telah pun disahkan. Beliau direhatkan, sahabat-sahabat semua. Ya, ini juga membuktikan ya sedang berlakunya pergolakan PAS di negeri Perak. Ya, kita tahu Razman ini memang seorang kaki fitnah. Ya, tidak habis-habis menfitnah secara terbuka ya dalam dalam Dewan Undangan Negeri, di pasar, ya, bila membuat kenyataan di luar, semuanya fitnah, hasutan, 3R ya yang dikatakannya itu. Jadi membuatkan Razman ini dikatakan direhatkan daripada jawatan Pesuruhjaya PAS Perak. So ini antara kenyataan media yang menarik ya untuk saya bawakan bersama dengan Anda. Razman direhatkan, cerminan jelas PAS PN di Perak bergolak. Itu antara kenyataan media yang menarik untuk saya bawakan bersama dengan Anda. Jadi tindakan merehatkan Razman sebagai Pesuruhjaya PAS Perak bukan sekadar keputusan dalaman parti, tetapi cerminan jelas ketidaktentuan hala tuju pembangkang di negeri Perak. Ketua Angkatan Muda Keadilan AMK Perak, Zaim Siki, berkata, situasi berkenaan jelas menunjukkan PAS dan Perikatan Nasional di negeri ini semakin goyah, kehilangan arah dan gagal membuktikan bahwa mereka mampu menjadi alternatif yang kredibel kepada rakyat. Menurutnya lagi, merehatkan individu tertentu tidak akan mengubah hakikat bahawa pembangkang di Perak berada dalam keadaan kucak-kacir. Malah katanya, rakyat tidak lupa bagaimana PAS dan PN gagal memainkan peranan pembangkang yang konstruktif, sebaliknya hanya menabur kebencian, memecah belahkan perpaduan masyarakat. Razman selama ini menjadi simbol politik kebencian dan retorik kosong, dari memainkan sentimen kaum dan agama hingga menyerang pemimpin kerajaan dengan fitnah yang tidak berasas. Akhirnya strategi ini memakan diri sendiri. PAS nampaknya sedar bahwa corak politik sebegini tidak lagi relevan, tetapi soalnya mereka adalah, adakah mereka benar-benar mahu berubah atau sekadar strategi kosmetik? Soalnya dalam satu kenyataan. Zaim berkata, AMK Perak ingin mengingatkan rakyat negeri ini bahwa politik bukan sekadar retorik, tetapi tentang rekod dan keberkesanan kepimpinan. Jelas beliau lagi, kerajaan perpaduan di bawah kepimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Menteri Besar Perak Datuk Seri Syarani Muhammad telah membuktikan komitmen dalam membangunkan negara dan negeri dengan dasar-dasar yang inklusif dan berintegrasikan kebajikan rakyat. Jadi jangan tertipu dengan sandiwara politik mereka. Hari ini mereka rehatkan Razman, esok mereka boleh kembali dengan strategi baharu untuk memperdayakan rakyat. Apa yang mereka mahukan ialah politik matang. Ya, apa yang kita mahukan ialah politik matang, bertanggungjawab dan benar-benar membawa perubahan kepada negeri ini, katanya. Dan tegas beliau, AMK Perak akan terus menjadi benteng untuk mempertahankan kesejahteraan rakyat dan memastikan Perak tidak kembali ke tangan golongan yang hanya tahu bermain politik tanpa memberi manfaat kepada rakyat. Wow, itu antara kenyataan daripada Ketua AMK, Zaim Sidi. Jadi, sahabat semua, apa pandangan Anda pula ya dengan merehatkan Razman ini?
Adakah seorang lagi pakar menfitnah akan muncul selepas Razman ini direhatkan? Kita tunggu dan nanti. Alright. So, sebelum saya akhiri, satu perkara dan berita baik yang menarik untuk saya kongsikan bersama dengan anda semua. Apabila dikatakan ISPRM ya telah membawa pulang 14.6 juta aset ya. 14.6 juta aset WAN-NDB dipulangkan ke dalam negara kita. Tahniah kita ucapkan kepada pihak ISPRM yang tidak berhenti-henti ya untuk membawa kembali wang-wang yang telah diseleweng, diseludup dan sebagainya. Jadi kira-kira 14.6 juta aset yang dikaitkan dengan WAN-NDB telah dipulangkan, kata ISPRM hari ini. Jelas ISPRM jumlah 14.676.61 sen, termasuk 1 juta US Singapore dollar, 85 juta USD, 344,000 lebih ya New Zealand dan 3 juta lebih duit Australia. Ini menjadikan jumlah keseluruhan aset WAN-NDB keseluruhan setakat ini adalah sebanyak, wow, susah kita mau sebut ini, sahabat semua. $29 ya. 29 bilion lah ya. Banyaklah di sana. Atau 70% ya. 70% daripada kira-kira 42 bilion yang telah diseleweng katanya. Jadi setakat ini 70% telah kembali daripada 42 bilion. Dana yang diperoleh telah dimasukkan ke dalam kumpulan wang amanah pemulihan aset di bawah Kementerian Kewangan. Dan jumlah itu sebanyak 12.774.730.41 sen dikaitkan dengan Tan Kim Long, warga negara Malaysia yang mempunyai hubungan dengan ahli perniagaan dalam buruan Low Tech Joe ataupun Jolo yang dianggap dalang skandal WAN-NDB. Aset itu dipindahkan ke dana MOF pada 18 Februari serta 7 dan 10 Mac, kata ISPRM. Sebanyak 1.695.946 ringgit 20 sen bagi lagi diperoleh daripada warga Singapura dan bekas jurubank Yak Yew Chi. Pada 2016, Mahkamah Singapura menjatuhkan hukuman penjara 18 minggu dan denda 24,000 kepada Yak selepas mendapati dia bersalah atas 2 pertuduhan kerana gagal memaklumkan pihak berkuasa mengenai aktiviti perbankan yang mencurigakan berkaitan dengan Jolo. ISPRM berkata, aset daripada Yak telah dipindahkan pada 21 Januari lalu. Tambah ISPRM lagi, kadar pemulihan aset WAN-NDB adalah hasil daripada usaha bersepadu antara agensi penguatkuasa dan kolaborasi antara bangsa. Tahniah kita ucapkan ya, kerana walaupun bukan senang untuk wang ini dikembalikan, tetapi sedikit demi sedikit wang yang telah diseleweng dalam kes WAN-NDB ini ya, sedikit demi sedikit dapat dipulangkan kembali. Setakat ini 70% ya telah pun dikatakan telah kembali ataupun dipulangkan ya ke dalam negara kita. Tahniah. Dan itu saja. Sekiranya anda mau berikan sebarang komen dan pandangan, anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Jadi izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan
tapapun kangkap, dua ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian, bye-bye.